rokok apa cengkeh, rokok Indon, tak ada filter, tak ada putih. Dah isap panas, muncul dia pecampok keluar tingkap. Masuk lurah tuan-tuan. Masuk lurah, gua cakap lu. Berasa tak sedar lagi. Lepas dah panas mengupu atas butuh. Ustaz Wazir tanya, "Pocik, jangan buat macam tu." Jawab pocik, "Tak apa Ustaz, man ra'a minkum munkaran," dia kata hati dia. Si ada jawapan hadis Nabi tuan sekalian. Nak beritahu ni trend anak-anak muda kita tuan sekalian. Dan juga Ustaz mungkin akan jelaskan berkaitan dengan apakah gambaran-gambar buruk dan amal yang dipertontonkan, ganjaran amalan baik yang dipertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni amal kita di akhir zaman. Jadi kita minta kepada Ustaz Ahmad Dasuki untuk menghuraikan kepada kita apakah ibrah, apakah cerminan yang dapat kita kutip pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Dipersilakan Ustaz. Nasta'in billah. Para hadirin yang dirahmati sekalian, apabila kita lihat pada peristiwa yang berlaku dalam apa yang telah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati di sana pengajaran yang terlalu besar yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebab apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut semuanya akan terjadi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tinggalkan kita kecuali dengan penuh kesempurnaan agama yang ditinggalkan pada kita ini sendiri. Ini berdasar pada ayat Al-Quran Karim yang gambarkan bagaimana kesempurnaan dan keadilan, kecantikan Islam dalam ganjaran yang telah ditentukan oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati sekalian, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa dalam peristiwa Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa perkara yang berlaku yang mengejutkan pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara benda yang Rasulullah SAW pandang, tatkala mana Rasulullah bergerak dengan burak. Burak ni sejenis binatang yang Rasulullah SAW merupakan binatang yang paling rindu pada Rasulullah. Kalau kita baca dalam kitab Durratun Nasihin, burak ni waktu mana Rasulullah SAW naik atas dia ni, malaikat Jibril tanya pada burak, "Ya burak, kamu tahu tak siapa depan kamu?" Burak ni dia tak perasan depan dia ni ialah Rasulullah. Dia kata, "Allah wa rasulahu a'lam." Allah dan juga Rasul yang mengetahuinya. Lalu di waktu tersebut katanya malaikat Jibril, "Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu rindui sebelum daripada ini. Mulut kamu sentiasa berselawat yang menyebabkan kamu menjadi kerinduan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut." Lalu burak sipu-sipu segan malu. Malu dia tersebut katanya Rasulullah lebih daripada malu seorang anak dara yang apabila dimasuki orang lelaki yang dia hendak untuk masuk bertunang ataupun kahwin dengan dia. Sipu-sipu malunya yang pada burak tersebut. Ni anak dara zaman dulu lah. Anak dara zaman sekarang ni payah dah. Bahkan anak dara zaman kita ni, zaman-zaman dulu bapak yang bagi tahu, dipanggil Minah, ni Ahmad, bapak nak kahwinkan kamu dengan dia, kamu setuju tak? Anak dara dia tanda setuju dah tu dipanggil. Zaman kita tak. Zaman kita anak dara bawa balik ke rumah, mak, bah, ni Leman, Minah dah berkenan dengan dia, mak abah setuju tak? Mak abah dia tanda setuju dah tu dipanggil. Ini dia terbalik zaman kita ni. Walaupun sekalipun nak sebutnya, apabila burak ni bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan malu ni, bawa Rasulullah yang berada di belakang dia Rasulullah dipertontonkan suasana yang berlaku pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan keadaan tatkala mana Rasulullah lihat bagaimana satu kumpulan manusia yang sedang menghantukkan kepalanya ke batu. Pecah kepala dia tersebut, lalu ditarik otak dia, kemudian dia makan otak dia, kemudian dia tarik daging-daging dia dan dia mamah pada mulut dia tersebut. Lalu Rasulullah SAW tanya malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah yang keadaan yang ditunjukkan ini ya Jibril?" Lalu malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, itulah gambaran umat kamu yang meninggalkan solat ya Rasulullah. Umat kamu yang menangguh-nangguhkan solat. Sembahyang bukan tak sembahyang, tapi sembahyang dia dekat dengan asar baru sembahyang zuhur. Dekat maghrib baru nak sembahyang asar. Yang dekat dengan isyak baru nak sembahyang maghrib. Yang jenis tangguh-tangguhkan solat. Yang ni disebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Ulama-ulama tafsir bincang panjang perkara demikian. Allah sebut pawailun maknanya pergi mampuslah dengan sembahyang kamu sebut. Pawailun, celakalah dengan sembahyang kamu. Ataupun wailun maknanya neraka welah untuk diri kamu sebut.
Fawailun ni kalimah yang paling hodoh yang Allah gunakan. Wailun ni kalau orang Arab akan gunakan kalimah wailun ni untuk baling anjing. Kalau dia ambil batu, dia baling anjing, dia akan sebut wailul laka ya kalb. Bagi mampus kamu wahai anjing. Allah guna kalimah fawailun ni untuk orang yang sembahyang. Yang sembahyang yang jadi macam mana? Allazina hum an salatihim sahun. Yang main-main terhadap sembahyang dia. Sembahyang, bukan tak sembahyang. Yang jenis lewat-lewatkan sembahyang dia tersebut. Ataupun yang menangguh-nangguhkan solat dia. Ataupun yang solat tapi dalam keadaan dia tak sedar yang dia sedang solat tersebut. Yang ni katanya Allah fawailun, bagi mampuslah sembahyang kamu semua. Aku tak nak dengan sembahyang yang jadi demikian. Yang sembahyang pun pergi mampus, yang tak sembahyang 10 kali mampus dia panggil. Yang sembahyang pun Allah sumpah. Para hadirin sekalian nak tahu kalimah ni kasar tak kasar? Para hadirin sekalian pergi ke LIA. Tunggu orang Arab turun kapal terbang. Orang Arab turun je kapal terbang, para hadirin sekalian sebut wailun sekali depan dia. Makan penampur tawa kita tak negeri. Nak sebutnya gambaran yang Allah gunakan ini yang ditunjukkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang bagaimana dipanggil menjadi asas dalam kehidupan umat Rasulullah. Sehingga kan dibawa Rasulullah dan diterima ibadah ini dalam solat ini sendiri. Apabila terima ibadah asal 50, kemudian turun minta tawa sampai 5. Sampai 5 ni Nabi Musa alaihissalam kata, ya Rasulullah, umat kamu tak mampu walaupun 5, mintalah kurang lagi. Minta kurang lagi ya Rasulullah. Rasulullah kata, aku terlalu segan dan malu untuk mengadu dengan Allah. Cuma aku diberi kelebihan oleh Allah 5 waktu bagaikan 50 waktu yang dilakukan oleh umat aku ni sendiri. Maknanya jaganya pada kita ni sendiri. Jaga, bahkan Rasulullah pesan, jaga solat. Solat ni awwalu yuhasibu indallah yaumal qiyamah. Solat soalan yang pertama yang akan ditanya di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Siapa yang selamat dengan solat, maka yang lain dikira. Siapa yang tidak dikira, siapa yang tak selamat tentang solat, yang lain nanyalah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Solat ni asas dipanggil. Kalau para hadirin sekalian pernah tertinggal solat, qadalah solat. Kalau anak kita yang ada yang meninggalkan solat, pastikan dia kena jaga solat ini sendiri. Pastikan dia. Dalam satu kitab ana baca, dalam satu kitab disebut siapa yang tinggal solat 1 rakaat, dia sudah menempah dalam neraka Allah selama 80,000 tahun. Kena 2 rakaat 160,000 tahun. Kena 17 rakaat para hadirin sekalian tinggal solat. Berapa lama? 1.36 juta tahun dalam neraka Allah. Baru 17 rakaat. Baru sehari baru tinggal solat. Bayang kalau 10 tahun tinggal solat. Bayang kalau setahun tinggal solat. Kita boleh bayang keadaan yang berlaku tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan gambaran demikian. Rasulullah berjalan lagi. Apabila berjalan, Rasulullah lihat lagi. Yang ni anak biasa sebut, kalau para hadirin sekalian nak dengar malam ni, untuk ibrah ni rasa tak cukup. Zaman-zaman dulu orang-orang kampung masuk je bulan Rejab, dia akan ceramah tiap-tiap malam masjid-masjid surau-surau. Dia akan ceramah 15 hari kita Isra, 15 hari lagi kita Mi'raj. Habis bulan dia sembelih lembu. Malam ni tak ada lembu tak kena gaya ni. Cuma nak sebutnya gambar pada diri kita nya, ni sebulan cerita Isra Mi'raj. Bagaimana iktibar yang ada, dan perlu kita kena sebut pada keluarga kita, bagi tahu yang berlaku pada Rasulullah dipertontonkan bagaimana satu kumpulan manusia yang keluar daripada kemaluan dia nanah-nanah yang berbau busuk yang amat sangat. Kemudian ada yang menyedut nanah-nanah tersebut, ada yang menghisap nanah-nanah yang keluar daripada kemaluan manusia yang bau busuk ini. Lalu apabila Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, apa yang terjadi itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, itulah gambaran yang berlaku pada umat kamu, yang dia dah ada isteri, ada suami, tiba-tiba dia berzina. Daripada dia berzina tersebut keluar daripada kemaluan dia bau-bau yang busuk daripada kemaluan dia ini sendiri. Apabila keluar bau yang busuk, yang hisap, manakala yang hisap nanah-nanah, yang jilat nanah-nanah tersebut, yang sedut nanah-nanah ni merupakan orang yang makan riba di atas dunia ni sendiri. Mana-mana orang yang makan riba di atas dunia, yang dia simpan duit, yang dia niaga, kemudian dia ambil riba dan sebagainya, orang ni dia akan makan nanah-nanah dan dia akan sedut nanah-nanah di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau mana Rasulullah berjalan lagi, apabila berjalan lagi Rasulullah nampak satu kumpulan manusia yang menimbun kayu-kayu di belakang dia. Menimbun, dah banyak tersungkur, lalu banyak lagi tersungkur lagi, tersembam lagi, jatuh dia tersembam dalam keadaan niaga. Dia ambil lagi kayu-kayu yang lain, dia letakkan di belakang dia.
Apabila semakin banyak, semakin dia tak bergerak.